أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan limpah rahmat dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah untuk kita menunaikan salat berjemaah. Dan insya-Allah kita akan sama-sama duduk di dalam majlis ilmu, majlis yang didoakan oleh para malaikat, majlis yang mulia, satu majlis daripada taman-taman syurga. Maka kita harapkan pengakhiran kehidupan kita dalam keadaan kehidupan yang begini, melayari kehidupan dengan ilmu, dengan menjaga salat berjemaah, menjaga hubungan dengan Allah dengan ibadat-ibadat yang baik, yang cantik, yang comel, dan terus menerus dalam menuntut ilmu walaupun kita sudah lanjut usia. Jangan pernah merasakan walaupun kita sudah tua, kita rasa kita tak kena menuntut ilmu. Ilmu tidak kenal usia ataupun paras rupa. Ilmu itu menjadi penyuluh hidup bagi orang yang memerlukannya. Dan semua orang, sekiranya dia Muslim, dia wajib menuntut ilmu. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung pengajian kita dalam bab iaitu kelebihan menuntut ilmu. Sambungan hadis yang lalu, 2 minggu yang lalu, hamba sudah baca beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan anjuran untuk menuntut ilmu. Peluang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini peluang. Hadis ini cerita tentang peluang. Peluang apa? Peluang untuk masuk ke syurga dengan mudah. Dengan cara mana? Menempuh jalan menuntut ilmu. Maka belajar merupakan satu kefarduan untuk. Sambungan daripada hadis. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Apa maknanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyeru ke arah suatu petunjuk, baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya, tanpa dikurangkan walau sedikit pun daripada ganjaran mereka. Barang siapa yang memberi petunjuk, maknanya kita menjadi seorang yang mengajar kepada orang lain. Kita orang yang ada ilmu. Tak, kita bagi tunjuk ajar pada orang. Baca Quran contohnya. Tak, mari sahabat kita nak mengaji Quran. Tak, kita tak pandai mana tapi boleh mengajar. Maka kita akan memperolehi pahala sebagaimana orang yang usaha tu dia nak ngaji Quran, dia boleh pahala.
Tak sebagaimana Nabi sebut, orang yang nak belajar Quran ni dia dapat 2 pahala. Tak? Yang pertama pahala mengaji, yang kedua pahala susah. Tak? Jadi orang yang mengajar akan mendapat pahala tanpa dikurangkan pahala dia. Kita akan dapat sama. Tak? Maka bila sebut tentang ilmu, ajarlah orang walaupun benda tu kecil sahaja. Walaupun benda tu semudah solat sunat. Setengah orang tuan-tuan dia tak reti semaya sunat ni. Tak, hangpa jumpa dah. Bila kita sebut semaya tahajud, bila kita sebut semaya duha, bila kita sebut semaya taubat, dia tanya balik, lagu mana nak buat semaya tahajud ni? Dia jadi susah. Tak, sedekah bangun pagi, tak, solat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar. Niatnya mudah saja. Tapi kerana tidak memahami dan tidak menuntut ilmu. Maka bila orang yang hadir nak menuntut ilmu pada kita, kita kena ajar. Sama juga dengan anak pinak. Anak kita dalam keadaan dia kecil, kita cuba nak didik. Kita cuba nak ajar. Kita usaha mengajar. Apa yang anak kita usaha buat di atas apa yang kita ajar, maka kita dapat pahala sebagaimana yang dia dapat. Maknanya ini tanggungjawab. Nak sebut pada kita hadis ini, iaitu tanggungjawab. Tanggungjawab mengajar, tanggungjawab menuntut ilmu dan memberi kebaikan dengan ilmu yang kita peroleh. Jangan duk perai. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Dan ilmu ni tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Ilmu yang tak ada manfaat. Kalau kita ada ilmu, kita perai. Sebagaimana para asatizah lah. Hak kelik mengaji luar negara. Hak kelik mengaji situ sini. Kadang-kadang orang yang mengaji ni, contoh dalam bab bidat agama, kena ingat, apabila mungkin mengaji luar negara, orang tua muduk taja sampai ke 12 tahun, 11 tahun. Setah hamba sore tadi di MPKB, dia tunjuk ke hamba Rizal anak dia. Dia kata, boh kau arak tu tengok. Kak muka anak dia lulu. Mengaji di Mesir. Tak, tuan-tuan nak tahu berapa tahun? 11 tahun. Mengaji di Mesir, 11 tahun baru lulu. Habis tahun 4. Tak, kalau anak-anak ngaji Malaysia ya tidak payah. Sebab dia ada syllabus. Suasana pengajian ni, kalau di luar negara, ada negara yang mengamalkan syllabus macam Malaysia, antaranya Jordan. Jordan. Tapi kalau tuan-tuan anak duduk Mesir, tanya dulu dia, mu nak mengaji sungguh ke tak? Nak mengaji sungguh ke tak kalau mu nak pergi Mesir? Sebab orang yang pergi Mesir ni, ambo jumpa sahabat ambo hok sebaya dengan ambo ni, tuan-tuan, hok mana pergi Mesir, belah-belah orang, sore je klik hok dulu, hok lain koju habis. Nak gi buat catering. Nak duk Mesir buat catering. Duk Mesir duk cari barang banda. Enggak. Kak ambo tanya betul jumpa dia sahabat ambo tu sore tu email di Masjid Teluk. Dia kata, lagu mana gak jadi tok lulu belakang pokmu ni. Tak. Tahulah. Hok tengok cerita. Hok kaki tino. Duduk pucuk luar negara. Tapi gi kalau tidak mujahadah nak mengaji, tambah-tambah mengaji di Mesir, Allahu Rabbi. Sebab tu kalau klik daripada Mesir, kalau tak mengajar orang, memang orang ni orang yang rugi. Sebab bukan senang nak mengaji luar negara, tuan-tuan. Kita Arab ni kena faham. Mesir pula dia tak ada syllabus. Hari ni esok nak pergi. Hari ni baru buat soalan. Nak di Malaysia tak apa dia cara kata. Tajuk 4, 8, 12, 7. Tak masuk. Baca tu. Hak lain tak baca dah. Ambo lah gitu. Ngabung ngaji Malaysia, tak ngaji luar negara ambo ni. Tak. Maka bila sebut tentang ilmu, ilmu ni dia kena mujahadah. Yang pertama sekali jihad, kan ilmu ni jihad. Kita keluar menuntut ilmu. Tak susahnya kita nak mengaji, habisnya koh yang banyak. Maka balik kena mengajarlah. Bagi petunjuk pada orang lain pula. Sekarang ni tengok.
Di mana-mana kapung sahaja. Ramai mana orang tak erti semaya. Orang tak erti cakap pengurusan jenazah. Orang tak erti cakap buat apa yang kita sebut tentang ilmu-ilmu agama, mengaji fiqh, mengaji tauhid, mengaji akidah dan sebagainya. Tak. Sebab tu kalau boleh, sebagaimana ujuran yang diberikan oleh almarhum Tok Guru ni. Tok Guru dia sebut lagu mana? Dia nak dalam bandar Kota Baru tu satu kampung, satu hafiz Quran. Satu kampung, satu hafiz Quran. Satu orang yang mengaji agama. Supaya nak ajar orang kampung. Ajar orang kampung. Maka kebaikan yang diperoleh selain daripada yang kita sebut pahala yang besar, kehidupan dunia pun jadi ringan. Sebab tu kalau anak nak mengaji agama ni tuan-tuan bui. Ambo ingat zaman ambo mula orang tua duk mai persepsi karu. Buat gabria kat sekolah harap. Nak kerja tak boleh. Dulu persepsi orang tua lagu tu. Kalau harap tak boleh, tak pandai. Jadi tak boleh nak kerja. Apa? Kalau harap duk mengaji agama. Padahal tengok learning. Nak berunggar belakang nak atas nak sekolah harap. Nak buat apa? Bukan nak ino sekolah menengok. Sekolah menengok ni Allahu Rabbi. Dikatakan 5 tak erti baca teh. Ada. Dikatakan 5 tak erti mengucap. Ada. Macam-macam tuan-tuan. Maka ilmu yang penting kepada kita ini yang disebut sebagai peluang ataupun ganjaran bagi orang yang dia ada ilmu, yang dia ada pengetahuan berkenaan dengan apa sahaja yang memberi tunjuk ajar pada orang lain, dia akan dapat pahala yang sama. Baik, yang kedua, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila katanya Rasulullah, apabila seseorang anak Adam meninggal dunia. Siapa dia anak Adam ni? Kita. Anak Adam ni kita. Maka semua amalannya, semua pahala dari segi amalannya terputus. Bila mati masuk alam kubur, apa sahaja bentuk ibadat yang kita buat, apa sahaja bentuk yang kita sebut, amal yang kita lakukan semua terputus. Tak ada dah. Nak buat pahala, buat lah ni. Nak ikhtiar, nak sedekah, nak memperbanyakkan ibadat semaya sunat, kau puasa sunat, kau lah ni. Kerana bila mati terputus dah belakang, kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedaqatin jariyatin. Sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya berterusan. Sebab tu bab sedekah ni kena bersungguh-sungguh. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dalam ayat surah Al-Munafiqun, apabila ditanya kepada orang yang telah mati, kalulah boleh nak balik semula ke dunia, apa dia amalan mula-mula sekali nak buat? Fa as-saddaqa, nak sedekah. Kerana pahala sedekah ni berterusan. Sama ada sedekah secara wai tunai, sama ada sedekah bina tempat-tempat yang baik, bina stesen bah supaya orang boleh berteduh, ni sedekah. Tak? Sama ada kita mewakafkan rumah kita menjadi pusat tahfiz. Tak, sebagaimana yang kita duk tengok hari ni. Sebab tu sedekah kita pakak duk tekan sedekah ni apa? Sebab pahala dia berpanjangnya sampai kita mati. Duk dalam kubur tu pun kita boleh lagi. Ni kita sedekah buku ni. Tak. Sedekah buku kau orang tok atas masjid. Sedekah Quran kau orang tok atas masjid. Beli kain plekat letak dinding. Orang mari, kita niat ikhlas nak sedekah. Tu khusi tu.
Beli banyak lagi tu. Tak cukup tu. Tinggi lagi. Tambah sedekah selagi orang mari duk dengar orang ngajar. Boleh pahala kita berterusan selagi mana tidak hacur kursi tu. Tak. Maka sedekatun sedekatun jariyah ini pahala yang berterusan walaupun kita duduk dalam kubur. Tak. Yang kedua iaitu au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maksudnya ilmu yang diajarkan kepada orang lain yang juga memberi manfaat pada dia. Tak? Yang juga memberi manfaat. Kita ni ibu bapa. Kita nak ajar anak tak erti. Tak, ni konsep pahala ni tuan-tuan ingat. Kita nak ajar anak tak erti Quran. Kita pun ikhtiar atas nak ngaji qiraati siapa ko dia pandai. Ilmu dia boleh tu. Siapa ko kita duduk dalam kubur pun kita akan dapat pahala atas anak kita. Kita tengok di dalam web ni bila kita buka Google, tuan-tuan tengok ada satu portal yang benda ni cukup-cukup menarik bagi orang yang suka membaca tentang ilmu. Tak suka membaca dia boleh buka portal Bayan Linnas. Tak, yang diasaskan oleh bekas mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bayan Linnas ni dalam internet. Barang yang kita guna untuk rujukan. Bayan tu masuk keterangan nah tu manusia, keterangan untuk manusia. Bayan Linnas ni antara portal yang diiktiraf dunia kerana dialah antara pusat yang paling cepat mengeluarkan fatwa. Penangin dia siapa pada cerita ni? Timbalik Menteri Agama lah ni, Dr. Zul ni. Tak. Dalam bab bincang bab masalah agama, Dr. Zul ni dia terkedepan melalui mufti wilayah. Tak, dia lantik budak bawah dia ni 30 orang. Dr. Zul ni. Budak di belakang dia ni bahagian buat kerja research 30 orang. Bila mari satu isu. Contoh kita kata lah ni bak COVID-19. Tak, bak COVID-19. Lagu mana cara mandi mayak. Tak, semaya mayak lagu mana. Kerana tak boleh nak masuk dekat. Banyak perkara ni kita sah semaya lagu mana. Ambo gila watai di pejabat Menteri Agama satu ketika dia builah hadiah ke ambo. Masa tu ambo pergi dalam bulan ni tak silap ambo. Bulan ni nak ujung-ujung masuk bulan 7. Dia bagi satu sanggup hati kepada ambo buku fiqh COVID-19. Buku perihal perbahasa berkenaan dengan ibadat dalam keadaan semasa COVID-19. Tuan-tuan, COVID bulan 3. Pak Limon ni, dalam masa 3 bulan dia boleh siap buku tebal ni. Lebih kurang dalam 150 muka surat. Cepatnya dia buat kerja. Gak dalam Bayan Linnas tu tuan-tuan tulis je nak bahagia gapo, nak hadis gapo, nak kisah, nak perkara fiqh gapo. Dalam tu ilmu bermanfaat berlaku. Maka orang yang kerja atas tu, yang buat kerja tu, sampai ke mati, pahala selagi mana orang duduk baca, orang duduk buka, orang duduk buka. Tu maksud ilmu yang bermanfaat. Kita ajar orang Quran, dia pula ajar orang lain. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka pahala dia akan berterusan. Sapalah kita mati. Walaupun kita sudah berada dalam kubur, kita akan dapat pahala. Itu kena ikhlas. Yang pertamanya dalam bab ilmu ajar, kena ikhlas pada Tuhan. Sedekah kena ikhlas pada Tuhan. Tak. Kerana kita nak ni pahala ni, contoh pahala sedekah yang utamanya. Kita nak sangat tolong menjadi pembantu kita esok-esok. Kita tak ada sebab tu bab ibadat ni tuan-tuan. Tak. 3 perkara ni dah bawa masuk kubur. Sedekah, ilmu, lepas tu lagi anak yang soleh. Lepas ni kita bincang bab anak. Selain daripada 3 ni, tak usah duk suruh orang. Tak usahlah duk suruh orang buat pahala kita atas muka bumi, tak usah. Kecuali kita tinggal harta, kita katakan aku mati esok-esok mu tolong sedekah. Takutnya timbuk dia. Tak, pok tak mati duk bahah, duk berada, cakap kereta, cakap rumah, cakap motor. Tu baru nak mati tu. Tak tanah lagi tu, duk berebut dah harta. Tak. Sebab tu
dalam bab nak pahala yang berterusan ni, 2 perkara, yang terakhir 3 perkara, iaitu waladun solihun. Anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Tak, istighfar seorang anak mampu melepaskan azab kubur untuk kedua ibu bapa dia. Tak, dalam nak membentuk anak yang soleh. Lagu mana tuan-tuan anak yang soleh ni? Kena faham pula. Anak yang berdoa kepada kedua ibu bapa ni. Tak, maka adalah ulama sebut untuk mendapatkan doa yang mustajab bagi anak, mana bila ibu bapa dia berada dalam kubur, doa anak ni mampu membantu. Iaitu yang pertamanya, doa bagi ciri-ciri seorang anak tu ialah anak yang salimul aqidah. Tuan-tuan kena pergi baik ni. Kalau kita nak anak-anak kita tolong kita dalam kubur esok-esok, tolong pastikan anak-anak kita tu salimul aqidah. Ada akidah hak betul. Tak bercampur bau dengan barang syirik. Dari kecil sampai kau besar, nak boleh kau besar tu aja dah gapo dia syirik. Mana dia dosa besar syirik? Lagu mana syirik kecil? Riak ni lagu mana? Tak. Buat ibadat ni kena kau Tuhan, jangan tunjuk kau orang. Jangan duduk percaya benda-benda hak tahayul. Jangan duduk masuk pengaruh-pengaruh syirik dalam kehidupan. Kena ajar lalu anak ni. Sebab tu dalam Quran sebut, didikan anak yang terawal yang kita nak bagi kepada anak ialah biar dia faham bahawa kehidupan ni jangan syirik. Ya bunai, kata Luqmanul Hakim, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la tusyrik billah. Anakmu jangan syirik pada Allah. Syirik ni apa? Syirik ni menyekutukan Allah, menduakan Allah, memahami ada benda lain yang boleh beri manfaat selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu benda syirik yang kita kena buat awal-awal. Maka ni cara pertama nak didik anak, biar dia reti. Yang kedua, nak dapatkan anak yang soleh, anak yang diterima doa dalam kubur, yang boleh bantu kita masa kita duduk dalam kubur esok-esok, iaitu anak yang sahihul ibadah. Ibadat dia yang sahih. Ibadat yang tidak bercampur bau. Ibadat yang menepati sunnah. Tak? Kalau semaya, Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu semayalah sebagaimana mu tengok aku semaya. Maka nak tengok Nabi semaya ni tak boleh dah. Kena tengok hadis Nabi. Ubat dia kena mengaji. Atas anak kita mengaji supaya dia reti nak cara semaya, cara Nabi. Kalau dia tak balik lagi, tak apa dia balik, kita kena jadi tanggungjawab tuan-tuan. Tak. Kata anak tak semaya ni. Tak, hambak gi Nabi suruh hambak. Ni pok duduk domu, mak duduk domu, adik-beradik jatuh caput teno belakang. Pok duduk gi semaya Jumaat bro. Anak jatuh duduk tidur. Tak bangun-bangun. Setahun sekali je nampak. Mana? Semaya raya. Hak lain tak pergi. Allahu Rabbi. Sebab tu, dalam nak didik anak, nak suruh doa kepada kita, kena suruh dia buat ibadat yang sahih. Ibadat yang betul. Tidak buat perkara-perkara yang direka-reka dalam agama. Tidak buat perkara-perkara yang ditakut tambah dalam agama. Tidak terjerumus kepada faham-faham yang mengaruh. Ni banyak anak-anak Allahu Rabbi anak ambo. Tengok kadang-kadang tuan-tuan, adalah. Malah kalau ambo sebut, kalau anak-anak tuan-tuan ada, ambo bukan nak marah. Loh lah ataklah anak kita nak ngaji-ngajilah mana pun. Tapi dari segi bak ngaji agama ni, tuan-tuan tengok, ambo sendiri berarti dia benda ni berlaku. Salah satunya sudah berlaku pun dalam negeri kita ni, Kelantan. Kita ni anak kita mengaji tempat molek belaka. Tapi kadang-kadang ajaran yang diajarkan di tempat kita atas tu masalah. Banyak benda. Pertamanya sampai tahap mengajak anak menyeru manusia kalau pergi ziarah kubur
mengagung-agungkan wali-wali yang ada dalam kubur. Ini semua bukan ajaran mokpok tu atas aja anak. Tu tak cara dah. Anak luar ke dia kita tahu dah anak kita mengapa Quran, mengaji kitab gapo. Tak, dia balik dia pakai serban. Oh, kita sejuk mata. Anak kita pakai serban, pakai kain lagi atas ni, pakai jubah semua. Tak. Betul banyak tertipu. Mata ni banyak tertipu dengan pakaian iblis. Betul pakaian tidak menjamin betulnya ibadat tu. Nah, kalau nak kira orang pakaian ke Abu Jahal pakai jubah. Tak, muka Nabi dia beranak tanah harat. Budaya dia pakai jubah. Itu orang yang mari pak kita. Anak-anak ambo duk kelih tengok masuk dalam Facebook, dalam YouTube. Allahu Rabbi. Allah tak boleh nak royak, takut sensitivity. Tapi banyak pahamai yang bermasalah. Kamu macam berlaku di Pulau Condong, siapa kau jabat agama dia ambil keterangan? Bapa tu? Anak ni tu pusat pengajian tu. Pusat pengajian. Kita tengok. Dalam Facebook dia mau duduk masuk, duduk share. Tak. Dia dalam masjid, surah dia tu, dia letak nama Allah Muhammad. Patu Ali. Tak. Allah Muhammad Ali. Bapa Allah Muhammad Ali, mana Abu Bakar Umar? Mana Abu Bakar Umar? Kalau nak letak nama sahabat, letak belakang Pak Usman. Lepas tu, dia tunjuk. Dia pergi ziarah kubur. Kubur pula dalam keadaan yang berseri-seri dengan semburai bunganya, dengan binuk yang tinggi. Ni, ambo tak kecek luar negeri ni dah. Ni negeri Kelantan. Nah, siapa tahap satu kali ambo komen ni. Dia nak pergi cari ambo di pejabat. Ambo tak kata marah, ambo tak kata gapo pun. Ambo kata so je. Sebab dalam dia biasa kalau ni ambil gambar pun masuk stoker dalam album Facebook. Jadi kita pun tengok Allahu Rabbi, ngah kain kuning, ngah begitu, ngah bergantung kain retak Allah Muhammad Ali. Tak keliling. Jadi kita tengok, lagu mana ni? Tak ambil pun komen share sekali. Kata, adakah ini sunnah? Sebab dalam gambar tu melibatkan ritual agama. Melibatkan ritual agama. Jadi ambil tanya, adakah ini sunnah? Kalau betul sunnah, jawablah sunnah. Kita nak tahu tu je. Ibadat ni atas sunnah. Kalau betul atas sunnah, betul. Lepas tu mari redem dalam Facebook. Mu ingat aku tak kenal. Kau mu kerja mana? Tak kenal mu ngambo bagi Facebook MPKB yang bodok masuk semua. Kerja-kerja ambo. Atau begitu nak ajak berdebat lagu ni aku pergi cari mu di MPKB nama kayak begitu. Ambo blok. Ambo telefon ke jabat agama. Tak. Kata Syekh tak pergi kau di situ-situ tu. Tak lagi tanya kau lagu mana-mana. Orang kita gidah Syekh. Kita gidah tapi disebabkan bukti tu tidak kukuh. Tak boleh nak dakwa atas ajaran sesat kau gapo kau. Tak dibak dia ada SOP. Tapi nak sebut tu dia mau buat ritual agama, duk ajar anak kadang-kadang budak-budak belasan tahun duk atas pondok ni gitu. Pakai sobanya, jubahnya. Tapi duk ajar buat amalan yang tak pernah ditunjuk oleh Nabi. Duk besar lagi kata-kata tuk guru, kata-kata tuk wali, kata-kata kiai, kata-kata habib. Dalam mengajar tak ada pun sebut qala Allah, qala Rasulullah, tak ada. Setengah ada satu tempat ataupun satu golongan ni tuan-tuan bila sebut qala Rasulullah dia jadi allergic, tahu tak? Dia tidak kata beci. Kenapa? Bila kita sebut qala Rasulullah, bila qala Rasulullah itu, bila kata-kata Nabi itu betul, hadis yang sahih, akan banyak canggah dengan gapo kita buat atas muka bumi ni. Kok kita faham dengan akal, bukan faham dengan wahyu. Kita dalam beragama kita kena faham dengan wahyu. Tak. Nabi kata semaya maghrib 3 rakaat. Kita faham sebab apa 3 rakaat? Kerana wahyu mari tunjuk kita. Semaya sunat tak 13 rakaat. Kenapa? Tak 3 jadi witir. Berapa?
Kerana mari daripada wahyu apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Maka kena tunjuklah pada anak-anak. Nak atas anak-anak tempat mengaji, kena atas anak tempat betul. Tak. Kerana banyak sangat kecelaruan dalam agama. Ni kita tak bicara lagi masuk syiahnya, masuk liberalnya, masuk pluralnya dan sebagainya. Ni, hok duk diri, duk mengaku Islam, duk pakai. Banyak tipu dengan pakai buat kita ni. Tu kena berhati-hati. Tak kena berhati-hati. Maka nak didik anak supaya menjadi anak yang soleh, yang boleh doa kedua ibu bapa ni, iaitu sahih ibadah. Kena ibadah hak betul. Hak kena siku dengan hak Nabi. Yang ketiga, nak jadi anak yang soleh, yang boleh doa kepada kedua ibu bapa, iaitu akhlak yang baik. Kita perlu anak, kita didik anak dengan akhlak yang baik. Bukan kata anak kita kelik, orang pukul cek, kelik dah. Meta teh 2 tahun duduk dalam teh. Tu tak teh. Betul kalau jenis orang hok mengisak, duk curi, lepas tangga pun dia tembuk. Kalau dia masuk je, berasa legoh meta pok kita orang kampung dah ni. Kalau dia kelik, tak ada apa-apa tu bik dah. Ile pula bagi kampung. Jadi atas nama mopok pun jadi tak comel. Nah, maka nak didik anak sekarang ni, Allahu Rabbi, lagilah besar. Pocik-pocik yang ada depan ambo ni, mungkin anak-anak pocik-pocik, bayo-bayo ambo belakang dah. Bahasa enggo lah sikit. Ni orang yang bayo-bayo tua sikit, 30 bayo ambo ni nak besar anak ni. Allahu Rabbi, cabare tu cabare sangat-sangat besar. Kerana dunia ni, kecanggihan dunia ni terlalu teruk. No, pocik-pocik tak tengok TikTok. Pocik-pocik tak tengok Instagram. Engkau orang tua belakang. Pocik buka lagi. Tunjuk panggil anak besar-besar sikit. Cuma buka kaku TikTok mu tengok lagu mana. Allahu Rabbi. Nu hamba duduk pergi kerja 2 operasi di KBMO Deyang nu. Pegai budak-budak. Mu mari di mana ni? Seluar ketak, baju ketak. Umur berapa? 13 tahun. Mari yang gapo? Grab. Ni siapa dia? Umur 13 tahun, kita tanya boleh dia ngaku gawe dia. 13 tahun, 14 tahun. Allahu Rabbi, berhati-hatilah ayah-ayah semua. TikTok juga Allahu Rabbi. Bigunya, Instagramnya, Snapchatnya. Ambo reti sebut nak main tak pandai. Tapi tengok juga jari-jari. Tak, pasal benda-benda semasa kita tengok lagu ni, lagu budak-budak Jamilah ni. Dunia teruk. Kalau tak kontrol, Allah. Tu musibah banyak. Berlaku perzinaan, berlaku apa percampuran yang seks bebas. Tak pelik tu ambo kecil mula. Ambo lebih kurang 13 tahun, 14 tahun je. Ambo jumpa dah orang hok duk jual tubuh. Masa tu dia umur lebih kurang ambo. Masa tu ambo kecil dulu, belas tahun. Kat lon ni tuan-tuan, terlalu muda. Ambo igak di sekolah badet ni, kita mesyuarat di sekolah badet. Umur 13 tahun, gawe dengan umur 30. Lagu mana nak kontrol? Lagu mana nak didik anak nak jadi akhlak baik ni? Mula ni. Lagu mana? Nak boleh ke anak yang boleh mendoakan kedua ibu bapa? Yang diterima Allah, yang dimustajabkan doa, kena penuh 3 syarat. Akidah hak betul, ibadat yang sahih, akhlak hak comel. Tak, ni anak kita. Siapa kau kapung orang anak kita kena. Orang kena dengan perangai jahat. Maka kita kena berusahalah sebaik-baik mungkin supaya kita tidak, supaya kita boleh menjadikan apa yang kita ada hari ini yang terbaik untuk kita. Dalam kita mendidik anak, pahala kita, anak kita reti baca Quran dah, duk pergi mengajar orang ke apa, kita duduk dalam kubur, kita tetap boleh pahala. Maka kena tunjuk, kena usaha sebaik mungkin dalam mendidik anak, insya-Allah. Hadis yang ketiga iaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Inna Allah la yaqbidul ilma Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an
yantazi'uhu minal ibadi. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usa juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Gapo dia maksud adi ni? Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus dengan mencabutnya daripada para hamba. Tuan-tuan, hidup kita ni kita orang ada ilmu, ramai ulama ada ilmu. Allah Taala tak cabut, hak ni reti nahwu surah dia tarik. Hak ni reti tafsir dia tarik. Hak ni reti tauhid dia tarik. Dia tak cabut gitu ilmu ni. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan kematian para ulama. Sehingga apabila dia tidak mengekalkan orang yang berilmu di atas muka bumi dengan mematikannya, manusia akan melantik para pemimpin yang jahil. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala tak tarik ilmu secara direct orang tidur, tapi Allah Ta'ala mati para ulama. Ingat di media ilmu, Allah Ta'ala bagi kepada almarhum Tok Guru kita. Tak tanyalah siapa-siapa hok besogi. Ambo yak kecil lagi duk turut. Betul. Lagu mana tafsir Tok Guru Al-Quran dalam Quran? Tak. Kita pergi dengar jeligo masuk perut. Tak. Jarang nak jumpa orang tafsir Quran sama dengan Tok Guru tafsir. Cara dia ulah, dia kait dengan kehidupan kita, bahasa larah yang rendah, dia tidak guna bahasa larah tinggi. Tak. Perkataan-perkataan yang sinonim yang dia kait. Masuk Betul orang ramai dulu. Media ilmu. Tak. Lah ni orang ramai pergi nak beli. Tentu nak jumpa barang pelik-pelik pergi media ilmu. Hamba suka pergi. Pasal barang pelik banyak. Tapi orang tak ramai. Nak duk dengar. Ustaz ada wow depan. Alik belakang tu 3-10. Tak. Alik belakang. Ustaz ada wow depan. Tak. Allah Ta'ala tarik almarhum Tok Guru kita je. Kita terasa dah. Tak. Tidak kira lah dari segi parti politiknya. Ilmu tu yang ada pada dia. Sekarang ni ada satu kumpulan yang tengah dalam proses yang mencetak tafsir Quran Tok Guru berdasarkan ulasan dia. Sebab dulu dia rakyat ke apa semua, ada satu kumpulan yang buat usaha nak membina satu buku yang mana penafsiran yang ada dalam itu melalui penafsiran Tok Guru almarhum Tok Guru kita. Dan kita tak tengok lagi para ulama lain luar negara di Syria, di Yaman dan sebagainya. Ramai yang mati, ada yang kena terbunuh, ada yang kena bom dan sebagainya. Gila ulama yang ulama hadis hari-hari ni atas muka bumi berapa orang je ulama hadis. Hak betul-betul alim bab hadis. Yang boleh takhrij hadis, yang boleh nilai hadis berapa orang. Jadi bila siapa tahap Allah Ta'ala hilangkan para ulama, manusia akan latih pemimpin yang tidak berhak. Manusia akan latih pemimpin yang tidak berhak, yang tidak adil, yang tidak alim. Tak apalah. Kita usaha untuk buat Islam sebagai agama rasmi, persekutuan. Kita menjadikan negara kita sebuah negara yang neutral. Kalau jadi lagu tu sungguh tuan-tuan, lepas ping belakang pok kita orang Melayu ni. Kerana apa? Bukan kerana kita ni besar kau kapit dok. Kerana ada orang Islam yang tak pakar dalam itu. Itu nak latih pemimpin kena hak reti agama, yang reti memberikan hukum yang tepat dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Lalu mereka, para pemimpin tersebut ditanya tentang sesuatu, iaitu permasalahan hukum. Lantas mereka mengeluarkan fatwa berhukum tanpa berlandaskan ilmu, maka mereka menjadi sesak dan menyesatkan orang lain. Allahu Rabbi. Kita di Malaysia, alhamdulillah, dalam negara kita ni tuan-tuan, yang pertama kita ada di peringkat negeri, kita ada mufti.
Kita ada majlis apa yang kita sambut majlis fatwa kebangsaan. Kita ada majlis fatwa negeri. Hatta pada ni. Tak lepas pada negeri, lepas pada kebangsaan, dia akan naik satu tek. Peringkat yang tertinggi lagi. Atas daripada fatwa kebangsaan. Hak ni lah akan putus apa-apa betul-betul. Hak mana hari dia kata hari. Hak mana boleh dia kata boleh. Dalam negara sistem pentadbiran Islam dalam negara kita. Alhamdulillah setakat ni walaupun ada celah-celah yang orang nak masuk, pengaruh-pengaruh yang nak masuk, tapi bila Islam kembali naik, perjuangan dianya bersangkutan juga dengan kuasa politik. Bila kuasa politik berubah, kita melantik orang yang tepat dengan tepat dia, maka Islam akan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Alhamdulillah hari ni negara kita jadi tak ada. Tak ada lah mana dah isu-isu agama ni. Isu-isu yang menyebabkan orang Islam marah. Tak. Ada isu yang menyebabkan orang Islam marah sebelum pada ni. 22 bulan ada tak? Ada. Hamba pergi belarut pakai lupu. Tak pakai baju putih. Itu apa kisah orang Islam? Kerana latih pemimpin yang tak betul. Tapi hari ni Alhamdulillah. Benda tu sudah semakin baik, semakin baik. Sistem pentadbiran agama semakin baik. Perjalanan lantikan dari segi asatizah yang berkualiti, yang ada manfaat untuk rakyat, yang ada manfaat untuk negara. Ini baru betul. Maka dalam bab ilmu ini, ianya juga bergantung kepada orang yang kita nilai. Tak, sebab tu nak latih tok imam, kena cari tok imam hak reti. Tak, ni kalau tok imam, kalulah tinggal rukun so. Lalu bangun tahiyat dia tak ingat nak baca kalau tahiyat kedua, tahiyat awal. Dia kalau nak jadi tikmeh dia kena faham belaka bab sembahyang ni. Apabila mu ni ketung menawak lagu mana? Ya. Tosok lagi lip belakang. Tulu. Orang belakang tu dia kena direct lalu naik. Dia kena retilah. Ketung ni kalau ketung dia tak batas sembahyang dia terus. Bunuh habis sembahyang orang lain. Nah. Jadi nak latih orang, nak latih tok ngulu kena orang ada ilmu. Nak latih pegawai kena ada orang ilmu, orang ada ilmu. Nak latih masjid kita kena ada. Nak latih tok bila kena bayar makrah betul. Tak, ini semua berkaitan. Semuanya sakut dengan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Maka bab ilmu ni kita habis dah. Kita habis dalam bab cerita bab ilmu, kita dengar belaka dah kelebihan ayat-ayat Quran, ayat hadis hak cerita tentang kelebihan menuntut ilmu, keluar pergi mengaji. Maka kita ni orang Muslim, kita jangan tangguh. Kita ni orang Muslim, kita jangan tangguh bab ilmu. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, bila dia pergi jumpa nak tengok ilmu, satu ilmu hak dia tak pernah dengar. Dia rasa rakus. Dia rasa rakus. Macam kerakusan yang berlaku kepada orang yang gila harta. Ni Imam Syafi'i. Ni sendi-sendi dia ni jadi getar. Lu gila ke ilmu tu Imam Syafi'i. Dan buat kita pun kena terapkan lah. Jangan tangguh bab ilmu tuan-tuan. Kena mengaji. Akidah dulu kita. Daripada umur 15 mula balik. Sampai ke 40. Tak kaji cara bab pekoh. Tak kaji cara bab akidah. Tak kaji cara bab tasawuf. Masuk umur 45. Mengaji ya. Oleh belakang budak-budak tu. Biarlah dulu dia. Kita ni orang tua. Jangan tangguh bab ilmu. Kerana ilmu dia tak kira usia. Lebih baik kita mati, kita ada bekal ilmu. Walaupun kita tak mampu, tak ada nak beri manfaat ke orang lain, paling tidak kita ada bukti bahawa kita penuntut ilmu. Nak tambah-tambah ilmu agama. Dalam hadis sebut dah. Man yuridillahu bihi khair yufaqihu fid din. Tak, kita nampak kebaikan harta, kita nampak kebaikan masa depan hak cerah, kita nampak kebaikan rumah besar, kita nampak kebaikan gaji hak mahal untuk kehidupan. Tapi hakikat sebenar kebaikan-kebaikan bila Allah Taala bagi pemahaman ilmu agama. Kita reti halal, kita reti haram, kita reti sunnah, kita reti makruh dan sebagainya. Maka kebaikan bila kita reti, kita nak mengupak kat orang, kita ingat dah. Kalau mengupak, tak ada pasal-pasal pahalawi kat orang. Kalau kita nak fitnah orang, kita mikir, tak ada pasal-pasal lah. Duk jadi mupli akhirat. Kalau kita nak curi, kita ingat, tak ada pasal-pasal lah, ni dosa besar. Kalau kita nak zina, kita ingat, hukum mega pada dia zina. Tak. Sebab tu,
Kita baru ada ruh, kita orang yang berilmu. Maka jangan bertangguh dalam mengaji. Masjid kita ni alhamdulillah kuliah penuh. Tuan-tuan tak kena pergi ngaji universiti dah. Duduk sini je. Reti agama dah. Dok pekoh ada, tauhid ada, hadis ada, tasawuf ada, gotu ada, goni ada. Cukup dah. 40 minit cukup dah kita orang tua ni. Tak boleh lama-lama. 40 minit saja cukup. Otak kita ni penuh dengan benda lain. Tak boleh nak capur. Budak-budak yang fokus. 2 jam pun tak apa mengaji. Kita orang tua ni duduk sini. Bagi masa 30 minit, 35 minit. Ambil kepada dia Ustaz Bui. Untuk kesedaran. Kalau orang mengaji, mari ajar pekoh. Biar peheh. Okey, bak semaya jamuk lagu ni. Bak haji lagu ni. Okey, bak kosa lagu ni. Okey, bak makruh dalam semaya lagu ni. Bak sunat dalam semaya lagu ni. Pehe belakang. Tak. Maka Allah Ta'ala bagi kebaikan yang hakikat sebenar kebaikan dalam kehidupan. Bukan harta. Tak. Bukan pangkat dan sebagainya. Agama yang menjadi tuntunan kehidupan kita. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah, lepas pada ni 2 minggu lagi insya-Allah ada jodoh, ada rezeki, umur panjang kita akan sambung pada bab yang seterusnya. Maka sama-samalah kita ambil iktibar, ambil pengetahuan untuk kita berusaha menjadi hamba Allah yang baik. Maka apa yang baik daripada Allah, yang tak baik daripada diri hamba sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya nasira. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wan nar. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.